Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Sanusi bin Gepari. Saya merupakan wakil daripada kumpulan 2 daripada kursus penghayatan etika dan peradaban. Hari ini saya akan membentangkan pembentangan yang bertajuk bagaimanakah sistem pendidikan bahasa kebangsaan dapat mempengaruhi pembentukan masyarakat beretika di negara ini. Seterusnya kita akan beralih kepada pengenalan. Etika merupakan perkataan yang berasal dari perkataan Greek, iaitu ethos, yang menunjukkan perangai ataupun personaliti. Etika merupakan sistem asas moral, adat, tingkah laku ataupun moral. Selain itu juga, etika juga bermaksud tanggungjawab serta akibat daripada tingkah laku ataupun profesion seseorang terhadap masyarakat. Seterusnya, sistem pendidikan. Sistem pendidikan adalah suatu strategi ataupun cara yang akan dipakai untuk melakukan proses belajar, mengajar untuk mencapai tujuan agar para pelajar tersebut dapat secara aktif mengembangkan potensi di dalam dirinya sendiri dan masyarakat. Seterusnya kita akan beralih kepada objektif kajian. Objektif kajian yang pertama ialah mengenal pasti adakah sistem pendidikan dan bahasa kebangsaan dapat mempengaruhi pembentukan masyarakat beretika di negara ini. Yang kedua, adakah kita dapat menghuraikan kesan-kesan pembentukan masyarakat di negara ini. Seterusnya, sistem pendidikan dan bahasa kebangsaan yang dapat mempengaruhi pembentukan masyarakat beretika di negara ini. Antara sistem pendidikan dan bahasa kebangsaan yang dapat mempengaruhi pembentukan masyarakat beretika di negara ini adalah pengalaman sosial. Pengalaman sosial. Pengalaman sosial merupakan pengalaman kumpulan diperoleh apabila bekerja dalam melakukan tugasan bersama rakan-rakan dengan berinteraksi antara sesama. Sebagai contoh, sesuatu pekerjaan yang dilakukan oleh sesuatu kumpulan. Oleh itu, wujud konsep kumpulan rujukan iaitu modal kepada idea atau norma individu. Pengalaman ini dikatakan unik kerana melalui proses berinteraksi dan proses pembelajaran yang akan memberi impak yang besar kepada pengaruh pembentukan etika dalam diri seseorang. Seterusnya merupakan pendidikan. Pendidikan merupakan sebuah proses yang dapat terjadi secara terus-menerus dalam kehidupan seseorang melalui pengajaran sehingga kemampuan, bakat, kecekapan dan minatnya dapat dikembangkan. Pendidikan bukan sahaja dilihat dari sisi pemahaman nilai yang baik melalui pembelajaran, tetapi juga ianya dapat dilihat dari sisi penerapan etika yang baik kepada pendidik dan pelajar. Oleh itu, melalui sistem pendidikan yang sistematik di negara kita ini, masyarakat dapat dibentuk dari segi moral, dan dengan itu, negara ini dapat melahirkan masyarakat yang mempunyai etika yang baik. Yang ketiga merupakan pendidikan moral. Pendidikan moral merupakan satu program yang mendidik pelajar supaya menjadi insan yang bermoral atau berakhlak mulia dengan menekankan aspek perkembangan pemikiran moral, perasaan moral dan tingkah laku moral. Pendidikan moral di sekolah menengah memberikan tumpuan kepada usaha memupuk kekuatan kerohanian dan kemoralan pelajar melalui penghayatan dan amalan nilai-nilai murni masyarakat Malaysia yang terdapat dalam agama, tradisi dan adat resam pelbagai kaum di negara ini. Dengan itu, pelajar dapat membina satu panduan hidup yang membolehkan mereka menjadi insan yang bermoral. Dengan adanya insan yang bermoral, sudah jelaslah bahawa seseorang insan itu akan mempunyai nilai-nilai murni yang tinggi. Dengan itu, perkara ini akan dapat mewujudkan dan menyatupadukan rakyat yang berbeza bangsa agama di negara kita ini.
Yang keempat merupakan pembinaan insan. Pembinaan insan merupakan tanggungjawab utama kepada semua pihak supaya dapat membentuk dan menerapkan nilai-nilai murni yang perlu sebagai persediaan masyarakat negara ini dalam menghadapi ancaman asing seperti ancaman globalisasi terhadap negara pelbagai kaum seperti negara kita iaitu negara Malaysia. Oleh itu, masalah globalisasi seperti perpecahan kaum di negara kita ini dapat ditangani jika lahirnya insan yang mempunyai nilai-nilai murni yang tinggi. Seterusnya merupakan pembinaan warga. Dalam pembinaan warga, pendidikan juga memainkan peranan utama dalam menyediakan masyarakat yang bermutu tinggi agar berupaya mengangkat martabat bangsa dan negara dan dijulang di mata dunia. Generasi baru yang berdisiplin, produktif, progresif, berketerampilan, cekap dan mahir diharap dapat dilahirkan melalui pendidikan yang bermutu. Sistem pendidikan Malaysia bermatlamat membentuk masyarakat yang bersatu padu, berdisiplin, berpengetahuan, bertanggungjawab, berkebolehan dan berwawasan serta terlatih. Matlamat pendidikan Malaysia juga ialah mendidik setiap individu supaya berkembang seimbang melalui pertumbuhan jasmani, intelek, emosi, moral dan perasaan estetika yang ada padanya untuk menjadikan rakyat Malaysia mendukung prinsip-prinsip rukun negara. Dan yang terakhir sekali merupakan pembinaan negara bangsa. Pembinaan negara bangsa merupakan satu usaha yang disandar bagi mencapai taraf negara maju. Sebuah negara akan menjadi lebih kuat dengan corak mentaliti dan kesepaduan yang ada dalam diri masyarakat tersebut. Dalam konteks pembinaan negara, pendidikan merupakan suatu pendekatan yang terbaik bagi memastikan perencanaan konsep negara bangsa itu menjadi satu kenyataan. Oleh itu, negara memerlukan pendidikan yang seimbang dari aspek jasmani, rohani, emosi dan intelektual. Perkara tersebut adalah penting supaya warga pendidikan peka dengan konsep negara bangsa yang menekankan kewujudan sebuah negara yang berdaulat dan rakyatnya hidup bersatu padu menerusi satu identiti yang sama tanpa menghilangkan identiti asal setiap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faris Haziq bin Firdaus ingin meneruskan lagi pembentangan yang telah disampaikan oleh sahabat saya Sanusi. Saya teruskan pembentangan ini dengan kesan-kesan pembentukan masyarakat beretika di negara ini. Antara kesan-kesannya ialah: yang pertama, negara akan dapat membangun dan tamadun masyarakat semakin meningkat di antara golongan muda-mudi termasuk kanak-kanak. Yang kedua, melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Yang ketiga, mewujudkan masyarakat yang berdisiplin dengan nilai akhlak yang tinggi. Yang terakhir sekali, melahirkan masyarakat Malaysia yang berilmu, pengetahuan, berkeupayaan, mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Baiklah, saya akhiri pembentangan ini dengan kesimpulan. Tuntasnya, sistem pendidikan memainkan peranan yang amat penting dalam pembentukan sesebuah negara. Lebih-lebih lagi dalam sebuah negara yang berbilang kaum, agama, bahasa, budaya dan sebagainya seperti Malaysia. Seterusnya, penlibatan dan penyertaan masyarakat amatlah penting bagi merealisasikan pembentukan rakyat Malaysia yang bersatu padu dan mempunyai satu masa depan yang sama. Baiklah, saya akhiri pembentangan ini dengan ucapan sekian terima kasih.